Okey, kemudian kita sambung pula kepada konsep mol ya. So, konsep mol ni apa dia sebenarnya? Mol ni sangat penting ya dalam kimia. Okey, konsep mol ini sebenarnya kalau contoh, kalau kita macam penjodoh bilangan, contoh kita cakap sepasang kasut merujuk kepada dua dua kasut, betul? Okey, kalau kita cakap satu dozen telur, bermaksud ada 12 biji telur kan. Begitu juga dengan zarah ya, begitu juga dengan bahan. So konsep mol ni sebenarnya mengikut IUPAC, mol ni sebenarnya adalah merujuk kepada perwakilan untuk kita lihat kuantiti sesuatu bahan. So mol, simbolnya juga mol, yang merupakan unit SI untuk kuantiti sesuatu bahan. Di mana kalau kita cakap tentang 1 mol bahan, apa-apa bahan, 1 mol bahan akan mengandungi 6.02 darab 10 kuasa 23 zarah yang membentuk bahan tersebut. Sama macam kalau kita cerita tadi satu pasang kasut. Satu pasang kasut mengandungi dua buah kasut. Ini kalau kita cerita tentang bahan, okey, 1 mol bahan mengandungi ada berapa banyak zarah yang membentuk bahan tersebut? 6.02 darab 10 kuasa 23 zarah. Cuba kalau ni maksudnya berapa banyak zarah yang membentuk dalam 1 mol bahan. Okey, sebab kalau kita nak kira satu-satu, payahlah nanti besar sangat dia punya nombor kan. Jadi kita terpaksa pakai macam penjodoh bilangan ataupun apa-apa untuk mewakili kuantiti ataupun bilangan sesuatu objek senang. Okey, 1 mol bahan kita tahu 1 mol mengandungi 6.02 darab 10 kuasa 23 zarah sebab zarah sangat kecil. Dan 1 mol bahan ini merujuk kepada apa-apa bahan yang terdiri daripada 3 jenis zarah yang membuat bahan tersebut. Contoh, kalau saya cakap, okey, satu gulung dawai ini merupakan 1 mol kuprum. So, kalau saya cakap ini, segulung dawai ini merupakan 1 mol kuprum, so terus ada dalam kepala awak bahawa, okey, dalam 1 gulung dawai ini mengandungi 6.02 darab 10 kuasa 23 kuprum terdiri daripada atom. Yang membentuk kuprum adalah atom. Jadi awak kena imagine rupanya dalam satu gelung ni, bila saya kata dalam gelung ni ada 1 mol kuprum, maksudnya dalam 1 mol ni ada berapa atom yang tersusun secara rapat, iaitu 6.02 darab 10 kuasa 23. Kalau kita merujuk kepada bahan yang terdiri daripada molekul, contoh air. Kalau saya cakap dalam satu cawan air ini sebenarnya terdapat 1 mol air. So maksudnya 1 mol air ni, satu gelas ni terdiri daripada ada berapa molekul air. Sebab air terdiri daripada molekul. So dia ada 6.02 darab 10 kuasa 23 molekul air. Okay, itu kalau bahan yang terdiri daripada molekul. Itu molekul tau. Maksudnya awak belajar air yang membentuk satu molekul air adalah satu atom oksigen digabungkan bersama dengan 2 atom hidrogen. So ini dikira sebagai satu molekul air. Betul. So dalam satu cawan ni kalau kita kata ni satu mol bahan, 1 mol air, maksudnya dia ada ni 1, 2, 3. Maksudnya awak kira nanti sampai dia ada 6.02 darab 10 kuasa 23 molekul air. So kalau dia tanya atom pula, kalau dia tanya ada berapa atom di dalam 1 mol air, so maksudnya awak kena kira lah dalam 1 molekul ada 3 atom kan. So maksudnya kena 3 darab dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey. Kalau ion pula. So ion sama juga. Okey, dalam contohnya natrium klorida. Kalau saya kata, okey, dalam satu bekas ni ada 1 mol natrium klorida iaitu garam
So bersamaan dengan 1 maksudnya dalam satu bekas ni ada 6.02 darab 10 kuasa 23 unit natrium klorida. Okey. So macam itulah cara dia. Boleh? Okey. Kemudian daripada konsep mol ni sebenarnya akan terbitnya 3 formula. Yang pertama ia melibatkan bilangan mol dan bilangan zarah. Maksudnya dalam satu soalan, kalau contoh dalam satu soalan, dia suruh awak cari berapakah bilangan mol dalam sesuatu bahan itu. Dia bagi awak nilai, dia bagi awak bilangan zarah. Lupa. Saya dah cakap pemala Avogadro ke tadi? Dah cerita tentang pemala Avogadro. Dah tahu kan? Pemala Avogadro itu merujuk kepada 6.02 darab 10 kuasa 23. What is pemala Avogadro? Pemala Avogadro ni adalah nilai tetap. Nilai tetap ni lah nilai tetap zarah yang membentuk 1 mol bahan. Jadi balik kepada formula yang pertama ni. Contoh kalau kita perlu cari bilangan mol bagi satu bahan. Kemudian kita nampak dalam maklumat soalan tersebut kita ada nampak maklumat bilangan zarah diberi dan juga bilangan zarah diberi. So macam mana awak boleh cari bilangan mol tu? Nak cari bilangan satu mol bahan itu bersamaan dengan bilangan zarah yang diberi dalam maklumat itu perkan dengan pemala Avogadro. Pemala Avogadro simbolnya adalah N besar dengan A subscript ya. So, sama juga kalau dia suruh awak cari bilangan zarah bagi satu bahan itu. Awak cari ada tak bilangan mol diberi, kemudian bilangan mol didarabkan dengan pemala Avogadro. So, contoh bagi penyelesaian tu ada di sini. Contoh, berapakah bilangan atom yang terdapat dalam 0.2 mol magnesium? So, macam mana nak cari? Sekarang ni dia suruh awak cari bilangan atom. Bilangan atom ini merujuk kepada bilangan zarah. Jadi kita boleh gunakan formula yang tadi. Di mana formula tadi kata apa? Bilangan mol bersamaan dengan bilangan zarah bahagikan dengan pemala Avogadro. Jadi dekat sini, contoh yang ketiga ni, dia suruh kita cari bilangan zarah. Dalam kes ini merujuk kepada bilangan atom lah. Sebab magnesium zarahnya terdiri daripada atom. Jadi dia dah bagi awak bilangan mol. So apa perlu awak buat? Bilangan atom magnesium sama juga dengan 0.2 mol darabkan dengan pemala Avogadro. Ini rujuk pada formula tadi. Contoh 4 pula. Satu sampel zinc klorida mengandungi 3.01 darab 10 kuasa 24 unit zinc klorida. So, ini merujuk kepada bahan ion. Hitungkan bilangan mol zinc klorida. Bermaksud, dia suruh awak cari bilangan mol. Dia bagi apa? Dia bagi zarah. Betul tak? So, ni dia bagi bilangan zarah. So, bilangan zarahnya adalah, merujuk pada formula tadi, bilangan zarah diberi ialah 3.01 darab 10 kuasa 24. Perkan dengan pemala Avogadro 6.02 darab 10 kuasa 23 per mol. So, awak bahagikan, awak akan dapat bilangan molnya adalah 5 mol. So, itulah dia. Senang sahaja formula yang pertama. Dia tak susah. Tak complicated. Very easy. Cuma awak kena tahu apa itu zarah, apakah zarah yang membentuk setiap bahan yang diberi. Sama juga dengan contoh 5.